wabarakatuh. Alhamdulillah sidang yang bersiaran kita pada malam ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri keempat di mana setiap minggu kita akan bersiaran secara live, secara online. Pada malam ini kita dalam sesi temu rakyat Parlimen Jelebu. Spesialnya kita pada malam ini kita akan bersama tetamu khas kita yang kita jemput khas daripada sempadan Pahang kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman Mohamad, Timbalan Menteri KPLB. Selamat datang Timbalan Menteri pada malam ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Pada malam ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat di dalam Parlimen Jelebu. Kita akan bersama dalam sesi temu rakyat. Spesialnya kita dalam Parlimen Jelebu ni kita dah tak dapat jumpa rakyat lagi dah. Jadi kita terpaksa menggunakan medium yang sebegini untuk kita jumpa dan kita communicate dengan rakyat kita, khususnya di Parlimen Jelebu. Okey, untuk pada malam ini kita hanya bersifat santai saja dan kita akan mengutarakan apa-apa saja pandangan, dan kita akan jemput juga kita punya top fan kita untuk masuk ke dalam online kita, dan apa saja yang ingin diutarakan, permasalahan-permasalahan di peringkat parlimen kita akan kita kongsikan bersama di dalam live kita pada malam ini. Jadi tanpa saya membuang masa, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jaluddin bin Haji Alias, Ahli Parlimen Jelebu, untuk menghostkan kita punya program kita pada malam ini. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Aton yang saya kasihi, sahabat lama saya Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman Mohamad, Timbalan Menteri KPLB, merangkap Ketua Menua Bahagian Lipis, merangkap Ahli Parlimen Lipis. Saya nak ucapkan terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk kerana sudi untuk bersama-sama dengan rakyat kawasan Parlimen Jelebu malam ini. Kita lambai kepada Yang Berhormat walaupun jauh, tetapi di hati Yang Berhormat tetap dekat dengan jiwa dan hati masyarakat ahli parlimen, masyarakat di kawasan Parlimen Jelebu ini. Macam biasa, majlis sesi temu rakyat pada malam ini turut bersama kita pada malam ini. Untuk makluman Yang Berhormat, di sebelah di hadapan saya ni, saya tak tahu kanan atau kiri, Yang Berhormat Razi, Timbalan Ketua Menua Bahagian. Ini angkat tangan Razi. Okey, ini Yang Berhormat Razi. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, Timbalan Ketua Menua Bahagian, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sungai Loei. Yang seorang ini adalah Yang Berhormat, angkat tangan YB, Yang Berhormat Saudara Nur Azmi bin Muhammad Yusof, Naib Ketua Menua Bahagian yang juga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Pertang. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga saudara pendengar, rakan-rakan, khususnya kawan-kawan dan sanak saudara daripada kawasan Parlimen Jelebu, malam ini sekali lagi siaran secara live Facebook, melalui Facebook Jalaluddin Alias, sesi temu rakyat Parlimen Jelebu secara live Facebook kali yang keempat. Untuk makluman Yang Berhormat, kawasan Parlimen Jelebu ni Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, kawasan Parlimen Jelebu ini juga tidak terkecuali daripada terkena penularan COVID-19 yang agak boleh kata agak serius juga. Satu kampung dinamakan Kampung Lakai Yang Berhormat, ada 275 penduduk, ada 97 ketua isi rumah yang sedang kena PKPD sekarang, dan juga peningkatan kes-kes COVID yang semakin menampakkan pertambahan daripada masa ke semasa. Tidak tertinggal juga ada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia kerana COVID-19 ini. Tetapi oleh kerana peranan dan hikmat saya terutamanya sebagai ahli parlimen dan ahli-ahli Yang Berhormat, bukan terpaksa, memang menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk kita teruskan memberikan bantuan kepada ahli masyarakat dan sebagainya. Dan di samping itu juga kita berhadapan dengan suara dan juga rintihan rakyat dari masa ke semasa.
Kerana itu untuk makluman Yang Berhormat Datuk, sesi temu rakyat ni kita buat secara santai pada setiap hari Jumaat. Kali pertama saya bersama ahli Yang Berhormat 1 jam pertama untuk makluman Yang Berhormat kita akan live Facebook. Kemudian 1 jam yang kedua itu secara tertutup untuk perjumpaan saya secara individu dengan ahli-ahli ataupun masyarakat daripada kawasan daerah dan Parlimen Jelebu. Kali kedua pun begitu, kali ketiga pun begitu. Kali keempat ni specialnya Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah merupakan tetamu istimewa bagi rakyat kawasan Parlimen Jelebu. Saya jemput khusus Yang Berhormat untuk bersama-sama dengan ahli masyarakat di kawasan Parlimen Jelebu yang terdiri daripada orang Melayu, orang Cina, orang India dan masyarakat orang asli bagi seluruh kawasan Parlimen untuk mereka sama-sama mau mendengar dan juga mau melihat, terutamanya nak tengok muka Yang Berhormat Timbalan Menteri yang muda ni, yang handsome ni, dan juga nak dengar tentang apa perkara bentuk pendekatan Kementerian Yang Berhormat untuk bantu rakyat bagi kawasan luar bandar, terutamanya bagi kawasan Parlimen Jelebu. Yang Berhormat, untuk makluman awal, saya nak bagi tu malam ni kita ada majlis santai saja. Kita cuma bersama sembang. Saya minta semua kawan-kawan yang mengikuti Facebook Live ini, kalau nak masuk dalam Zoom, nak berbual dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri, disilakan. Saya akan cakap pendek, Yang Berhormat 2 orang lagi pun akan cakap pendek, dan kita serah majlis ini, forum malam ini adalah forum untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi menyuarakan sesuatu dan menjawab segala perkara yang dikemukakan oleh rakyat, terutamanya bagi kawasan Parlimen ini, insya-Allah. Saya percaya komitmen dan juga apa yang telah dijalankan oleh Yang Berhormat sejak sekian lama sangat cemerlang, dan saya percaya juga untuk makluman saudara pendengar dan terutamanya kawan-kawan di kawasan Parlimen Jelebu ini, untuk makluman kawan-kawan semua, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman ini sudah memberikan persetujuan untuk hadir di kawasan Parlimen Jelebu sebelum PKP, dan juga kita hampir dapatkan tarikh daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk hadir ke kawasan Parlimen Jelebu. Tetapi apa boleh buat, kerana keadaan dan suasana PKP ini, maka lawatan rasmi Yang Berhormat Timbalan Menteri ke kawasan Parlimen Jelebu terpaksa kita tangguhkan. Jadi malam ini saya anggap Yang Berhormat hadir ke kawasan Parlimen lawatan rasmi Yang Berhormat. Bila lawatan rasmi ni Yang Berhormat boleh umum apa Yang Berhormat nak umum, tak apa, kita terima. Dan saya sangat berharap supaya Yang Berhormat anggaplah malam ini Yang Berhormat berada di satu kawasan Parlimen Jelebu, bertemu rakyat dan juga bantu rakyat, terutamanya bagi kawasan Parlimen Jelebu. Boleh Yang Berhormat ya? Saya tak ambil masa yang panjang. Saya nak minta dulu kalau boleh ada, kalau apa, Yang Berhormat Azmi kalau ada nak sebut apa-apa permulaan ini, silakan Yang Berhormat Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Haji Jalaluddin Majalias, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Muhammad Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Yang Berhormat Yang Muhammad Razi Adun Kawasan Sungai Loi, tuan-tuan dan puan-puan dan hormati sekalian, syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Yang Berhormat Datuk Haji Jalaluddin cakap tadi, malam hari ini adalah kali yang keempat kita bersama secara maya bersama masyarakat di Parlimen Jelebu. Hari ini saya tak nak bercakap panjang pasal kita ada Timbalan Menteri, kita nak bagi Timbalan Menteri bercakap seluas-luasnya. Untuk Timbalan Menteri hanya sedikit laporan untuk pengetahuan Timbalan Menteri. Kawasan saya Dun Petang, kawasan saya di Dun Petang ada 2 kawasan Felda, 5 kawasan perkampungan orang asli, 2 pekan kecil dan 5 kampung tradisional. Jadi keseluruhan di Dun Petang dan gata-gata di kawasan Parlimen Jelebu ni adalah kawasan luar bandar. Jadi tepatlah Mak Datuk Haji Jalaluddin panggil Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar hari ini. Pasal gata-gata terutama di kawasan Dun Petang adalah kawasan luar bandar. Ada sedikit masalah yang ingin saya ketengahkan yang perlu perhatian Timbalan Menteri. Yang pertama sekali, kawasan saya terutama kawasan Dun Petang ni lah. Banjir ni memang kerap terjadi lah, banjir kilat, banjir biasa. Baru 2 hari lepas di Kampung Petasih, banjir dia agak teruk melibatkan 28 keluarga. Bila Yang Berhormat Datuk Seri, bila kita banjir itu banyak
perkara-perkara yang timbul, infrastrukturnya rosak, jalannya terputus, rumah rosak, tebing runtuh. Jadi perlukan perhatian yang Mak Menteri lah ya. Pertama dia memang selalu Haji. Pertama bila hujan lebat, pertama di kawasan Tasih dan Petang sendiri ya. Banyak betul infrastruktur yang rosak. Kemudian sebagaimana yang berhormat Datuk Seri Jalaluddin bercakap tadi, di kawasan Petang ni terlibat secara agak membimbangkan lah dari segi COVID ni ya. Mula-mula itu kawasan Pekralakai positif dia 42 terjadi dengan PKPD. Kemudian baru-baru ni Kampung Lakai terlibat juga dengan PKPD. 96 individu positif COVID yang Muhammad Datuk Seri ya, terlibat positif 96. Jadi bila di kuarantin semua tu, kita terpaksa bantu semua tu. Kita hantar bantuan. Bila kita tahu, kita hantar semua bantuan supaya keluarga-keluarga di kawasan Lakai dan PK Lakai tu mendapat bantuan secukupnya semasa di kuarantin. Yang lain saya ingat tak ada Datuk Seri. Yang lain tu soalan-soalan tu akan saya mukakan bila kita sampai masa ni. Beberapa soalan sebenarnya saya dapat kemukakan dari masa ke semasa nanti insyaAllah. Terima kasih. Jumlah pengundi kita di kawasan Petang ni 10,377, 66% Melayu, 20% Cina, 7% India dan 7% orang asli yang memang orang asli yang teranya perlu pembelaan daripada kita. Itu saja yang Muhammad Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih YB Azmi. YB Azmi, jangan banyak sangat bentang. Tak pening kembali ke malam tadi. Sabar. Yang Muhammad Razi, sila sikit. YB Razi, unmute mic tak dengar. Sila. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Ilyas, Ahli Parlimen Jelebu, host kita pada malam ni, juga melangkap Ketua UMNO Bahagian Jelebu dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Yang dihormati juga tetamu kita, Timbalan Menteri 1 KPLB Datuk Seri Haji Abdul Rahman Muhammad, Ketua Bahagian Lipis, Ahli Parlimen Lipis, seterusnya YB Azmi, Adun Petang, juga Naib Ketua UMNO Bahagian Jelebu, seterusnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Di kawasan Dun Loi, sebenarnya kawasan ni kita dua alap, Yang Berhormat Seri. Parlimen kita Jelebu, pentadbiran daerah dia di Jempol. Dan di kawasan Dun Loi ni tidak ketinggalan juga mengalami pandemik. Kita menghadapi juga masalah pandemik COVID-19 ni. Untuk rekod daripada 4 Jun hingga 17 Jun itu kita ada 313 kes keseluruhan di Jempol, dan di kawasan Dun Loi kita mencetakkan rekod sebanyak 64 kes. Ni ya. Dan semalam ada kematian 1 dan hari ini ada lagi 1 kematian disebabkan oleh pandemik COVID ni. Dan di kawasan saya, majoritinya adalah kawasan Felda. Kita ada 8 kawasan Felda dan kita ada 4 perkampungan orang asli dan 1 Fekra, dan kita ada 1 lagi Serampang Indah, dan kita ada 2 perkampungan tradisional lah. Dan untuk kawasan Dun Loi ini juga ada beberapa masalah jugalah. Bila berkesempatan dengan Timbalan Menteri ini, saya nak kemukakan juga beberapa permasalahan yang ada di kawasan Dun Loi yang diharap Timbalan Menteri boleh membantu kita di kawasan Dun Loi ini, iaitu pertama sekali tentang isu rumah PPRT di kawasan, terutama kawasan orang asli. Kita dah beberapa tahun ni kita tidak menerima rumah PPRT. Dan untuk makluman untuk makluman Datuk Seri, kita contoh di kampung Sungai Sempu tu, kita kampung tu padat dan kita
memerlukan beberapa rumah PRT lah, Sungai Sempu, di kampung Sungai Sot, Sungai Cerbang dan juga di kampung Sungai Lui. Juga tentang ada sikit masalah tentang air terawat jugalah. Di kampung asli Sungai Lui kita ada masalah sikit tentang bekalan air terawat pihak sains. Yang lain saya ingat saya akan kemukakan dari masa ke semasa tentang soalan-soalan yang lain lah, Datuk Seri. Saya bagi peluang kepada Datuk Seri untuk mengemukakan apa saja malam ni, setiap platform Datuk Seri lah malam ni, untuk umumkan apa-apa yang patutlah di kawasan Jelebu khususnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Yang Berhormat Razi. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri Rahman, ini adalah dua kawasan dalam kawasan Parlimen. Dun Pertang Yang Berhormat Azmi tadi, Dun Lui Yang Berhormat Razi. Kita ada lagi dua Dun Kelawang yang ketika ini diwakili oleh ahli Dewan Negeri daripada Parti PAN, daripada Parti Pakatan Harapan, dan satu lagi Dun Dewan Negeri Kawasan Cenah yang diwakili oleh ahli Dewan Negeri daripada Parti DAP, iaitu Pakatan Harapan. Untuk makluman Datuk Seri, kawasan Parlimen Jelebu ni, masyarakat orang asli ni tentunya forte ataupun di bawah bidang kuasa Yang Berhormat Datuk Seri. Masyarakat orang asli, kita ada 17 kampung, Datuk Seri. Ada 17 kampung masyarakat orang asli yang jumlah pengundinya 2,530, sekitar 2,530 tepat, angka tepat buat masa ini. Hampir 5.4% daripada jumlah pengundi di kawasan Parlimen Jelebu. Saya tidak nafikan Datuk Seri tentang pembangunan yang telah kita lakukan bagi keselesaan masyarakat orang asli, tetapi dalam masa yang sama kita juga memerlukan beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Contoh, mereka masih lagi memerlukan rumah, tambahan rumah untuk kediaman mereka, terutamanya bagi mereka yang telah memeluk agama Islam, yang masih lagi tinggal dengan keluarga asal. Kemudian kita juga masih lagi memerlukan seperti yang dikemukakan oleh ahli Yang Berhormat tadi. Dan masalah rumah ni Yang Berhormat, rumah PPRT ni, rumah PPRT bukan untuk kampung orang asli, tapi untuk kampung tradisional ini juga merupakan satu keperluan yang sangat mendesak. Jadi saya nampak bahawa tetamu kita, untuk makluman saudara pendengar dan juga sahabat-sahabat daripada kawasan Parlimen Jelebu ni, tetamu kita malam ni adalah antara tokoh tepat. Kawan lama saya ni sejak tahun 2004. Yang Berhormat Datuk Seri, kita kenal sejak tahun 2004. Bukan kenal dah lebih awal daripada itu, tetapi 2004 secara rasminya kita sudah bercampur. Hari ni 2021, hampir berapa tahun tu? Hampir 20 tahun saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri di dalam perjuangan dan juga ada dalam kerajaan. Dan ini adalah merupakan antara perkara yang saya fikir menjadi satu menjadi satu forte ataupun menjadi satu bidang tugas utama Yang Berhormat untuk bantu kawasan-kawasan seperti kawasan Parlimen Jelebu ni. Tapi walaupun Yang Berhormat, sebagai permulaan, saya tengok di dalam Facebook, di dalam ada beberapa kawan-kawan daripada kawasan Parlimen Jelebu yang nak berjumpa sendiri dengan Yang Berhormat di alam maya. Kita akan bagi laluan. Host, saya nak minta tolong sediakan bukan tengok beberapa orang, tapi jangan ramai sangat, nanti padat sangat dalam skrin ini. Tetapi ada beberapa masyarakat daripada kawasan Parlimen Jelebu yang nak berjumpa dan berbual terus dengan Yang Berhormat di skrin ini yang akan kita lepaskan selepas ini. Cumanya sebagai permulaan saya nak minta Yang Berhormat mulakan sedikit beberapa perkara dan juga untuk menyampaikan apa-apa perkara penting yang perlu Yang Berhormat sampaikan. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad. Sila. Yang Berhormat minta. Okey, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat saya, Saudara Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin Alias. Ini sahabat saya, memang sahabat lama betul. Ini daripada walaupun pemuda itu secara rasmi yang beliau nyatakan, tetapi lebih daripada itu sebenarnya. Sama-sama kami adun dan sebagainya.
Dan beliau merupakan Ketua UMNO bahagian Jelebu dan juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Dan ini saya nak boleh declare lah malam ni bahawa Yang Berhormat Datuk Jalal ni merupakan orang yang hebat, yang sentiasa bercakap dalam mesyuarat MKT, yang sentiasa memberi pandangan yang bernas. Dia ni tak kira sebenarnya, dia langgar aje, siapa pun dia tak beli. Janji dia dapat je semua. Jadi sahabat saya Yang Berhormat Saudara Razi Adun Sungai Luit merupakan timbalan UMNO bahagian Jelebu, dan juga Yang Berhormat Azmi Adun Pertang yang merupakan naib Ketua UMNO bahagian Jelebu. Tak lupa pengecara majlis Saudara Atok Nazri yang mengecarakan sebentar tadi. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini diberi hidayah kepada kita semua, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Jalal yang sudi menjemput saya dalam majlis yang cukup berarti, iaitu majlis secara online yang live disiarkan di dalam kawasan Jelebu pada hari ini. Dan insya-Allah saya akan cuba manfaatkan perbincangan kita pada hari ini, walaupun sebagai timbalan menteri yang masih tidak mempunyai kuasa penuh Yang Berhormat Datuk Seri. Tetapi walau bagaimanapun saya mempunyai seorang menteri yang saya kira boleh bertimbang rasa, yang kadang-kadang saya bawa paper kawan-kawan, berjumpa dengan beliau ataupun jumpa KSU dan sebagainya, ramai rakan-rakan yang memperoleh juga apa yang dipohon. Oleh dasar itu sebenarnya sahabat karib saya ini menjemput pada malam ini. Saya ni sebenarnya terus terang saya katakan jarang begitu ramai orang ajak saya live, termasuk RTN dan sebagainya. Kadang-kadang disebabkan satu kengkangan masa, dan kadang-kadang saya memikirkan live ini bukan satu perkara yang mudah. Apabila kita telah menzahirkan perkataan itu, kita mesti melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu. Tetapi Yang Berhormat Datuk Seri Jalal ini, saya kira tak dapat saya nak menolak. Dia call je, saya kata insyaAllah. Dia kata terus kata insyaAllah boleh. Saya tak boleh nak beri alasan lain. Nak kata tak boleh lah, kena tengok dulu jadual lah. Saya tahu malam Jumaat ni, hari Jumaat adalah hari memang saya berada di kawasan. Dan sudah pasti malam saya tidak ke mana-mana. Biasanya hari Jumaat. Kalau hari Khamis malam Jumaat, saya masih lagi ke tempat lain. Tapi hari Jumaat malam Sabtu, saya tak ke mana-mana biasanya. Jadi terima kasihlah supaya kita dapat bersama pada malam ini bersama 3 YB. Walaupun Datuk Seri Jalal kata tadi ada 2 DUN di bawah, 1 DAP dan 1 PKR ya. Tetapi walau bagaimanapun saya percaya bahawa atas pentadbiran Yang Berhormat Datuk Seri Jalal ini, saya percaya 2 DUN itu insya-Allah kalau betul-betul kita bekerja keras dan dapat dibantu dengan sepenuhnya, maka saya yakin kewibawaan Yang Berhormat Datuk Seri Jalal ini dan dipimpin oleh rakan-rakan lain timbalan dan naib. Timbalan pun kawan lama saya sebenarnya, kawan lama saya juga timbalan, dan saudara naib memang agak sikitlah baru saya berkenalan. Dan saya sebenarnya saya ingin membicarakan soal di Kementerian Bangunan Luar Bandar, khususnya apabila kita mula saja pada Mac yang lalu kita mengangkat sumpah, ditakdirkan lebih kurang seminggu kita terus PKP 1, Perintah Kawalan Pergerakan 1, dan ketika itu kita tak dapat menjalankan aktiviti sepatutnya. Tetapi walau bagaimanapun, sebagai tugas kita wakil rakyat, kita dapat meneruskan tugas-tugas kita itu. Dan pada tahun lepas saja peruntukan kita di KPLB terpaksa kita serahkan semula ke Kementerian Kewangan disebabkan kita tidak dapat banyak melaksanakan program-program, tak dapat melaksanakan projek-projek yang telah kita senaraikan, dan secara keseluruhannya kita masih lagi dalam keadaan PKP dan ada yang kena PKPD. Saya baru saja tamat PKPD dan saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jalal di Jelebu juga adalah
kawasan PKPD. Jadi ini memang saya dapati bahawa agak sukar apabila PKPD kerana diperketatkan, maka kita terpaksalah melaksanakan secara online ini. Tahniah kepada Datuk Seri Jalal dan kru-kru beliau yang dapat membantu. Saya tengok cukup membantu dari segi tugasan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jalal itu sendiri. Dan tahun ini pun kita mungkin ada kemungkinan besar tidak terpaksa memulangkan juga peruntukan kita. Dan kita sebenarnya salah seorang yang meluluskan peruntukan di Parlimen adalah Datuk Seri Jalal. Dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, alhamdulillah kita menerima lebih kurang 6.57 bilion ringgit yang kita terima di bawah bentuk pembangunan saja. Kemudian kita dapat 3.35 bilion iaitu berupa peruntukan mengurus, dan kita ada 2.32 bilion iaitu peruntukan untuk infrastruktur luar bandar seperti bekalan air luar bandar, jalan luar bandar dan juga elektrik luar bandar. Jadi inilah sebenarnya menjadi kengkangan kita apabila sekarang ini masih lagi berlaku PKP. Dan ada kemungkinan orang kita sendiri pun tak boleh nak turun padang, termasuklah technician, engineer dan sebagainya untuk melaksanakan kerja tersebut. Maka sudah pastilah apabila sekarang dah mencecah hampir bulan Jun, kita hanya ada masa lebih kurang 3-4 bulan saja, walaupun Disember adalah lebih kurang hampir 6 bulan, tetapi dari segi bajet kerajaan ini apabila mencecah saja dalam bulan Ogos umpamanya, kita terpaksa membuat pengiraan semula berapakah kita boleh laksanakan bajet-bajet kita. Maka bermula daripada tahun 2020 lagi, termasuk sekarang tahun 2021, kita masih mempunyai kengkangan yang terpaksa kita lalui disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Maka kita cuba sedaya upaya umpamanya. Dan apa yang boleh saya katakan di sini, kita walaupun adalah salah satu kementerian yang tertinggi mempunyai peruntukan pembangunan, dan saya melihat sebenarnya apabila Datuk Seri Jalal memanggil saya ke sini dalam bual cara malam ini, saya mendapati bahawa di Jelebu ini dalam rancangan dalam rolling plan 1 saja tahun 2021, rancangan Malaysia ke-12, ceiling projek yang agak besar sebenarnya sepatutnya boleh dilaksanakan di Jelebu, iaitu sebanyak 271,385,000. Berartinya 200 juta lebih. Yang nama projeknya adalah projek membina jalan dari Sungai Muntuh ke Simpang Durian Jelebu Negeri Sembilan. Dan peruntukan kita shilling pada tahun ini, oleh kerana disebabkan PKP, kita meletakkan peruntukannya awalan sebanyak 300,000. Maknanya kalau kita boleh mulakan tahun ini dan disambung tahun depan, keseluruhan projek adalah 271 juta. Ini saya percaya bahawa usaha daripada semua sahabat-sahabat saya, tak kira adun ataupun ahli parlimen, tetapi yang pastinya, sudah pastinya Yang Berhormat Datuk Seri Jalal yang bekerja keras untuk mendapatkan projek ini terlaksana di dalam kawasan beliau itu sendiri. Dan status terkini adalah ketersediaan peringkat reka bentuk konsep jangka SST. Jangkaan SST Disember 2021. Maknanya dah tak lama, hampir sangat. Dan shilling ini kita dah, dan peruntukan awalan ini kita dah mulakan dengan 300,000 umpamanya siasatan dan sebagainya. Ini dah memang dalam, ibaratnya boleh dikatakan dalam mulut kawasan Jelebu. Dan kalau nak mengambil kira projek-projek kecil juga saya tengok yang mungkin dimohon oleh sama adun, sama saya pun tak pasti sebab terlalu banyak permohonan-permohonan juga melalui saya dan mungkin melalui menteri. Projek-projek kecil seperti retikulasi bekalan air luar bandar, Jelebu dalam pelaksanaan dan sebagainya. Saya melihat bahawa cuma saya tengok di sini, apabila saya semak kembali tadi, ada satu projek yang agak besar juga, tetapi saya tak tahu sama ada dalam kawasan Jempol ataupun Jelebu, saya tak pasti, iaitu membina jalan baru dari kampung Gagu
Ulu Berana. Dalam kawasan mana ni? Ini Datuk Seri. Kawasan Parlimen Jelbu tu, Datuk. Datuk Timbalan. Parlimen Jelbu, ya. Ini pun agak besar. Iaitu lebih kurang 180 juta. Ya. Tapi dalam rolling plan ketiga. Tapi masih termasuk dalam rancangan Malaysia 11 yang mana 2021 ini kita dah pun meletakkan 1.3 juta. Yang mana agensi pelaksana adalah JKR, iaitu kaedah pelaksanaan reka dan banner. Dan ini juga adalah peringkat lebih kurang sama. Dan SST dijangka Ogos ini. Kalau tender ini dalam dengan lancar, tetapi saya kena cek semula walau bagaimanapun disebabkan oleh PKP ini sama ada kelancaran tender ini telah berlaku ataupun sebagainya. Maknanya saya nak melakangkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Ketua Bahagian, Yang Berhormat Ahli Parlimen Jelebu, yang sudah pastinya dua projek ini je dah mencecah hampir 400 juta lebih. Dan ini adalah berkat usaha semua sebenarnya yang dah pastikan pembangunan ini yang amat-amat diperlukan oleh pihak-pihak wakil rakyat atau pihak-pihak kawasan. Kita sebenarnya sebagai wakil rakyat sudah pastilah keseronokan kita, kegembiraan kita yang boleh menitiskan air mata tidak lain tidak bukan apabila kita boleh membantu rakyat sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Yang Berhormat Saudara Muhammad Razi sebentar tadi, beliau mempunyai juga jumlah yang besar di perkampungan orang asli. Yang Berhormat Datuk Jalal pun menyatakan kepada saya, sebenarnya hajat saya adalah tidak lain tidak bukan memang saya hendak sampai ke Jelebu ataupun sampai ke semua kawasan orang asli. Sebab saya diamanahkan oleh Yang Berhormat Menteri supaya memastikan orang asli ini kita mesti mengadakan satu perubahan. Walaupun kita mempunyai kampung luar bandar yang dijaga oleh seorang menteri dan dijaga oleh dua timbalan menteri, tetapi pengususan saya adalah kawasan-kawasan wilayah dalam KPLB, di mana kawasan wilayah ini adalah seperti Kesedah, Ketengah, Kejora dan juga orang asli. Dan keutamaan saya pada kali ini memang saya letakkan agenda saya untuk membawa satu perubahan kepada orang asli. Kerana menteri dah amanahkan saya 100% diberikan tugas kepada saya. Saya sudah pasti nak melihat bahawa orang asli mempunyai satu perubahan yang besar di masa mendatang ini. Tetapi dalam keadaan suasana hari ini, Yang Berhormat Datuk Seri Jalal Seri sudah maklum bahawa dalam keadaan seperti hari ini kita agak kengkangan yang terhad. Bagaimana kita nak melaksanakan tugas yang kita tak boleh pergi beramai-ramai umpamanya. Cuma kita boleh dengan had yang tertentu. Umpamanya seperti hari Selasa tidak silap saya akan pergi ke Jempol untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Salim untuk melihat kawasan orang asli dan juga perkampungan-perkampungan yang ada dalam kawasan Jempol yang dijemput khas juga. Dan ini maknanya kita nak cuba membawa satu perubahan. Sebab itu pagi ini apabila saya menerima panggilan daripada Yang Berhormat Ramli, satu-satunya ahli parlimen dari warga orang asli yang telah diamanahkan oleh kita rakyat kepada beliau di dalam kawasan Kemahiran, yang banyak memberi input kepada saya tentang orang asli itu sendiri. Dengan mana konsep penubuhan perbadanan orang asli yang di bawah Majlis Perundingan Melayu. Beliau menghubungi saya pada pagi ini. Sebenarnya Majlis Perundingan Melayu ini adalah kita dah letakkan begitu lama. Cuma kita dah lebih kurang dalam setahun dua. Tetapi kita nak beliau perluaskan agenda beliau ini supaya beliau menjadi satu pengususan bagaimana kita nak meletakkan agenda orang asli ini tidak seperti tiada perubahan. Jadi kita minta supaya mereka membincangkan dan dibawa kertas kerja ini kepada saya, apakah konsep yang perlu kita lakukan. Dan baru-baru ini saya visi bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sendiri, beliau menasihati kepada kami bahawa mesti mengadakan satu agenda penting kepada masyarakat orang asli ini seperti rumah tersusun dan sebagainya. Tetapi kita juga mempunyai kengkangan sebenarnya dari segi masalah masyarakat orang asli ini disebabkan oleh
kekurangan tanah umpamanya hari ini. Maknanya kalau permintaan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong minta supaya orang asli ni letakkan satu konsep seolah-olah seperti Felda umpamanya, yang mana rumah tersusun dan juga tanah-tanah boleh mengeluarkan hasil dan mereka mendapat satu pendapatan yang baik seperti di Felda. Tetapi kalau boleh kita bekerjasama dengan kerajaan negeri, sudah pasti kita boleh melaksanakan hal ini sebenarnya. Kita masyarakat orang asli ini, kita ada lebih kurang 255,000 lebih nyawa orang asli. Dan kita mempunyai lebih kurang ketua isi rumah lebih kurang dalam 55,000 ketua isi rumah. Berartinya di dalam kawasan Jelebu ini sendiri mempunyai ramai juga masyarakat orang asli. Jadi sudah pastilah saya juga nak memberi perhatian dalam kawasan Jelebu ini. Bagaimanakah kita nak membawa agenda untuk masyarakat orang asli ini. Walaupun saya baru dalam KPLB sebagai timbalan yang diamanahkan 100%, dan saya pun declare sekarang saya batin Malaysia, dan saya mengatakan bahawa kepada masyarakat orang asli saya akan cuba sedaya upaya. Sebab itu kalau Datuk Seri Jalal mengatakan sekarang dah ramai orang asli yang bijak pandai, itu memang saya akui. Memang saya akui. Umpamanya tahun ini saja kita mendapat satu lonjakan yang cukup membanggakan, di mana lebih kurang 90 lebih orang asli yang menduduki perperasaan SPN mendapat keputusan yang baik dalam kawasan saya. Kawasan saya sebenarnya tak ramai orang asli. Dalam daerah Lipis ramai, tetapi dalam Parlimen Lipis tak ramai. Yang dalam daerah Lipis ini termasuk dalam kawasan Parlimen Cameron Highland. Saya ada pengundi orang asli lebih kurang 200 lebih saja. Tak ramai sebenarnya dalam parlimen saya. Tetapi walau bagaimanapun, yang datang keputusan yang baik nombor 2 dalam negara adalah datang pada Lipis. Sebab saya sering mengatakan bahawa agenda utama kita kepada orang asli ini mesti juga melalui pendidikan. Melalui pendidikan, dan ini yang boleh merubah mereka, yang boleh memberi kesedaran dengan masyarakat luar dan sebagainya. Saya percaya dalam kawasan Jelebu pun mempunyai masyarakat orang asli yang dah bijak pandai, yang mempunyai ijazah ataupun diploma ataupun mungkin dah masters, mungkin pun dah ada PhD mungkin. Saya pun tidak pasti, tetapi saya percaya dalam kawasan yang ada dalam dun-dun dalam parlimen mempunyai masyarakat asli yang begitu bijak pandai. Dan dari segi usaha kita untuk luar bandar, sebenarnya agenda kita tak pernah mati begitu saja dari segi agenda kita luar bandar. Kalau dari segi luar bandar, sekarang ini kalau orang tanya kepada saya apakah bantuan COVID umpamanya daripada luar bandar, dari segi bantuan COVID ini sebenarnya kita dari segi bantuan ini ia terletak pada Kementerian Pembangunan Wanita dan juga daripada NAKMA itu sendiri. Dari segi luar bandar, kita hanya meletakkan bantuan-bantuan seperti food basket dan sebagainya kepada masyarakat orang asli, kepada masyarakat yang berada dalam wilayah kita yang saya katakan tadi, ke Tengah, ke Sedar, ke Johor, Perda, Kedah. Tetapi sebenarnya agenda kita bukan hanya yang saya nyatakan ini. Agenda kita sebenarnya kita meletakkan berbagai-bagai perkara. Kalau umpamanya penangguhan bayaran di MARA, di MRSN kita letakkan, dan kita berbelanja penangguhan ini, kita belanja 1.5 juta. Kemudian kita meletakkan Peace of Mind 3.0 di bawah MARA Prihatin, kita berbelanja 6 juta. Kemudian kita diskaun untuk pelajar-pelajar di UniKL lebih kurang 730,000, dan skim pinjaman komputer kita keluarkan sebab kita tahu banyak yang kena belajar dari rumah. Belajar dari rumah yang memerlukan komputer. Kita keluar perbelanjaan untuk anak mara kita 1.5 juta. Kemudian moratorium pembayaran pinjaman bersasar pun kita juga meletakkan sasaran 35.2 juta. Jadi inilah sebenarnya manfaat-manfaat yang melalui MARA. Kita mempunyai banyak agensi sebenarnya. Kalau sebab itu kita meletakkan sasaran bahawa di luar bandar ini
banyak agenda-agenda yang mungkin ramai orang tak tahu. Tetapi saya sendiri pun saya akui saya tak tahu. Tetapi bila saya duduk dalam Kementerian Mengenal Luar Bandar, baru saya dapati bahawa banyak agenda yang boleh kita laksanakan bagi membantu masyarakat luar bandar umpamanya. Kalau dari segi usahawan, kita melatih usahawan ni juga sekarang ni melalui talian saja. Kita pun melalui Facebook. Sebab itu kalau contohlah, kalau dalam kawasan Jelebu ataupun kawasan Parlimen Lipis, ada seorang usahawan yang katakanlah buat kerepek ubi. Kita tengok packaging dia tak cantik, tetapi rasa dia sangat sedap. Kita akan bawa dia kursus bagaimana nak buat packaging dan kita desainkan dan kita bawa pasaran itu untuk membantu pasaran. Kita dah link dengan Lazada, dengan Shopee. Kita link dengan semua link-link yang ada, perusahaan eBay dan sebagainya, kita linkkan. Dan ini salah satu bagaimana kita membantu. Umpamanya seperti Yang Berhormat Menteri Kementerian Mengenal Luar Bandar melancarkan bermula di Mersing seperti Desemar, kita kumpulkan semua. Dan sasaran kita yang pertama, kita mesti nak ada setiap negeri ada satu Desemar yang kita kumpulkan semua produk-produk yang datang daripada luar bandar ini, melalui kita membuat packaging baru, kemudian kita buat konsep yang boleh ciri-ciri yang boleh lebih jauh ke depan, dan sasaran kita terus ke antarabangsa suatu hari nanti. Dan ini sebenarnya yang kita lakukan melalui agensi-agensi kita yang boleh dikatakan lengkap. Saya minta Yang Berhormat Datuk Seri Jelebu, kalau ada peluang dan ruang, sebenarnya kalau ada anak-anak muda ataupun tak kisahlah siapa pun yang nak berkursus dengan kita, maklumkan. Tetapi cuma PKP ini, kita juga kengkangan daripada tahun lepas tak dapat kita mengadakan kursus secara manual ini, yang sepatutnya kita hantar di Bangi, di tempat kursus kita, bermalang mungkin seminggu, bermalang mungkin sebulan, kita latih tubi mereka untuk menjadi usahawan. Kita nak supaya, kalau ibarat orang katakan kita beri pancing, bukan kita beri ikan. Ini yang kita nak. Takkan sampai musim PKP, musim COVID seperti ini, semua orang merayu. Kita tahu orang dalam keadaan susah, tidak dapat dalam musim PKP ini banyak perkara yang mereka tak boleh lakukan, dan sumber pendapatan itu menjadi satu kengkangan kepada semua rakyat di negara ataupun semua rakyat dalam dunia yang terlibat dengan COVID-19 ini. Pandemik ini memang kita tak tahu penyelesaian dia bagaimana. Kita tahu penyelesaian dia melalui vaksin. Mungkin kalau semua telah divaksinkan, mungkin boleh selesai dengan segera masalah pandemik COVID-19 ini. Tetapi bila penyelesaian ini sebenarnya? Jadi inilah sebenarnya kita dah cuba yang boleh dilakukan. Kita sampaikan, bukan kita nak langgar Kementerian Pertanian. Kita juga beri bantuan pertanian. Kalau ada yang usahawan yang minat kepada pertanian, kita beri, nak buat fertigasi ke, atau melalui agensi kita FEKRA, melalui RISDA, secara betulan pengurusi RISDA pun senang juga nak jumpa, dia berada di Jempol saja. Jadi perkara-perkara macam inilah hubungan kita atau perangkaian kita, link kita ni yang boleh membawa ke satu kepada perubahan yang boleh kita lakukan untuk dalam kawasan orang kita ni. Sebab itu kalau Yang Berhormat Datuk Seri dan juga ahli-ahli yang berhormat lain tidak menjadi halangan. Sebab itu saya selalu mengatakan pintu pejabat saya sentiasa terbuka. Boleh, kalau saya tak tahu, saya akan panggil pegawai saya untuk beri penjelasan bagaimana permohonan dan sebagainya. Sebab saya percaya dengan memberi pancing itu lebih baik daripada kita memberi ikan. Kalau insyaAllah di masa mendatang ini, termasuk orang Seri sebenarnya, kita nak cuba usahakan biar beliau satu masa boleh berdikari, tidak lagi bergantung kepada pihak kerajaan yang sentiasa mencari sumber untuk membantu mereka ini. Dan saya percaya dalam keadaan sekarang ini ataupun masa-masa mendatang yang singkat ini, terpaksa kita masih lagi membantu mereka ini. Dan saya yakin kewibawaan Yang Berhormat Datuk Seri dengan Yang Berhormat Adun-Adun ini mungkin insyaAllah boleh melakukan perubahan yang amat besar dalam kawasan Jelebu itu sendiri. Ini terletak, saya percaya kewibawaan Yang Berhormat Datuk Seri, saya boleh sebut Yang Datuk Seri Yang Berhormat Ahli Parlimen,
Sebabnya beliau sentiasa dalam parlimen. Kalau perbahasan dia bangun agak gerun juga menteri dan timbalan menteri nak menjawab soalan-soalan beliau. Kerana beliau merupakan orang yang saya bacaan saya adalah beliau orang yang sentiasa mengikuti arus perdana, arus perkembangan semasa, yang sentiasa tahu keadaan semasa itu. Maka ini sangat-sangat diperlukan. Kalau disebut saya bakal menteri, dia pun sebenarnya bakal menteri. Saya tak boleh nafikan kehebatan beliau itu. Dia memang hebat. Dari dulu lagi beliau memang hebat. Jadi gabungan-gabungan kita inilah sebenarnya yang boleh kita bantu untuk masyarakat luar bandar ini, yang berhormat Datuk Seri. Saya ingat sekadar itu dulu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan, sangat berinformasi. Saya nak ucap terima kasih. Sebenarnya itu tujuan saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang dekat dengan hati masyarakat pengundi dan juga rakyat di kawasan parlimen saya yang kita boleh kita kategorikan sebagai kawasan parlimen luar bandar. Yang Berhormat, apa yang Yang Berhormat sebut daripada mula tadi, kan itu saya tak nak interrupt, saya tak nak langsung interrupt kerana saya tengok Yang Berhormat very hands on, sangat tepat dalam menyelesaikan atau memberikan maklumat satu persatu untuk maklumat dan juga masyarakat kawasan saya. Saya tidak mahu ulas panjang kerana ada beberapa pengundi saya akan masuk untuk bersama dengan Yang Berhormat selepas ini. Boleh masukkan host, boleh masukkan sekarang. Sementara itu Yang Berhormat, saya nak ucapkan terima kasih terutamanya kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Ahli Parlimen Mersing merangkap Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga Yang Berhormat sendiri kerana telah mengekalkan permohonan sejak beberapa tahun sejak beberapa tahun yang lalu. Ada please mute Yang Berhormat Razi, mute kan mic pasal ada gangguan. Kerana telah beberapa kali Yang Berhormat mengekalkan permohonan daripada rakyat dan masyarakat Jelebu. Saya ingat ketika waktu saya menjadi ahli Dewan Negeri Kawasan Pertang, yang sekarang ni Yang Berhormat Azmi, saya menjadi ahli Esko Kerajaan Negeri pada ketika itu, kita mohon peruntukan jalan daripada Kampung Gagu ke Semenyih yang Yang Berhormat sebut tadi, yang makan hampir lebih kurang 186 juta, tetapi mempunyai sedikit masalah apabila pertukaran kerajaan sebelum Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan. Dan sekarang ni kalau Yang Berhormat sebut tadi, projek itu dalam proses untuk take off atau untuk dijalankan, 1000 rahmat kepada masyarakat Jelebu. Kerana untuk makluman Yang Berhormat, apabila jalan ini siap Yang Berhormat, tempoh yang diambil bagi masyarakat Dun Kelawang khususnya ataupun daripada Kampung Cenah itu untuk ke Kuala Lumpur hampir setengah jam, dipendekkan waktu perjalanan mereka ke Kuala Lumpur. Maknanya Yang Berhormat, besok orang Jelebu nak pergi pejabat Yang Berhormat lagi cepat sampai. Yang Berhormat bagi tahu je cepat je sampai pejabat Yang Berhormat, insya-Allah. Pertama. Yang keduanya, bila projek Sungai Mutuh ke Simpang Durian ini pun memendekkan waktu perjalanan daripada satu age ataupun satu tempat ke satu tempat yang lain di sebelah pantai barat di kawasan parlimen saya. Apabila ada jalan ini Yang Berhormat, akan memudahkan pengeluaran hasil pertanian oleh masyarakat di kawasan ini, dan juga pengeluaran industri kecil oleh masyarakat itu dapat kita perkukuhkan. Itu yang pertama. Saya nak ucap terima kasih banyak. Yang kedua Yang Berhormat, apa yang telah Yang Berhormat sarankan tadi, saya nak minta kepada rakan-rakan masyarakat, kawan-kawan kita di seluruh kawasan pelusuk Parlimen Jelebu, harap dapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Menteri tadi. Kerana kerajaan melalui kementerian ini mempunyai banyak perancangan dan juga banyak perkara yang nak dilaksanakan oleh kementerian dan kerajaan untuk kebajikan dan kesejahteraan semua masyarakat. Masyarakat orang asli, masyarakat orang kampung-kampung tradisional dan juga masyarakat Felda. Jadi saya nak ucapkan terima kasih Yang Berhormat. Cumanya tadi Yang Berhormat saya juga sebut, saya fikir dah ada dua untuk makluman Yang Berhormat. Seorang adalah Cikgu Amy, guru besar daripada masyarakat orang asli kampung Sungai Sampo. Sekarang ini di dalam proses untuk menyiapkan ijazah sarjana
ijazah sarjana ataupun ijazah kedoktoran, tetapi beliau adalah merupakan antara anak masyarakat orang asli yang menjadi ikon kepada masyarakat orang asli di kawasan Parlimen ini. Dan yang keduanya, Haji Doramli, dia dah keluar tadi, adalah ketua kampung, mungkin nak bawa hal urusan berkaitan kampung dan sebagainya. Sebelum tu, Yang Berhormat, saya nak minta dulu Cikgu Amy boleh mula untuk berhubung ataupun untuk bersiaran dengan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar kita. Sila. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas program malam ini, dan juga tahniah lah kerana membawa Timbalan Menteri kita di dalam alam maya walaupun kita tak dapat bertemu secara langsung. Saya selaku masyarakat orang asli dalam Parlimen Jelebu mengucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyak atas kesudian memberikan saya kebenaran untuk menyertai bersama-sama pada malam ini. Yang dihormati juga Yang Berhormat YB Razi, YB Azmi, dan juga yang sangat-sangat dikasihi dan sangat-sangat dihargai Yang Berhormat Timbalan Menteri KPLB iaitu Datuk Rahman. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya nervous sebenarnya sebab pertama kali kan nak berbicara dengan seorang menteri, apatah lagi menjaga masyarakat orang asli. Jadi pertama sekali saya nak mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak JAKWA iaitu di bawah KPLB kerana memberikan bantuan bakul makanan kepada masyarakat orang asli, sekurang-kurangnya banyaklah membantu dan meringankan beban masyarakat orang asli, dan juga program-program yang lain. Jadi saya tak banyak perkara, tapi saya ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan untuk makluman Yang Berhormat Menteri. Jadi yang pertama sekali ialah mengenai isu pendidikan anak-anak orang asli lah, terutamanya yang berada di SBP dan juga MARA. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, pada tahun 2018 adalah tahun terakhir bagi anak-anak orang asli yang berada di SBP ataupun MARA ditaja penuh oleh pihak JAKWA. Bermula tahun 2019, kebanyakannya bagi keluarga M40 mula membayar sendirilah yuran-yuran tersebut. Jadi mereka juga ada bertanya kenapakah nasib kami begini. Dia kata sebab untuk makluman Yang Berhormat Menteri, untuk melihat masyarakat orang asli yang berjaya ni sangat-sangat sikit. Jadi mereka rasa macam terkilan kenapa hak mereka selama ini mula ditarik. Jadi saya membawalah suara-suara mereka untuk makluman Yang Berhormat Menteri. Bukan kami tidak menghargai apa yang telah diberikan sebelum-sebelum ini, tetapi saya selaku wakil kepada mereka mengangkatlah masalah ini, saya rasa di peringkat nasional mungkin untuk dikembalikan semula, ataupun jika tak dapat dikembalikan semula, Yang Berhormat Menteri bolehlah mencadangkan kepada pihak JAKWA untuk memberikan secara one-off reward pada anak-anak orang asli ni yang berjaya. Sebab kalau M40 pun bukan semuanya senang. Parlimen Jelebu ni bukannya senang, banyak yang mereka perlu tanggung. Dan juga seterusnya untuk makluman Yang Berhormat juga, dalam Parlimen Jelebu ni kita ada 2 sekolah berasrama orang asli. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Menteri, 2 asrama tersebut Jelebu sendiri. Dan untuk makluman Yang Berhormat Menteri, dalam Parlimen Jelebu ada 2 asrama sekolah orang asli dan kebanyakannya memang keluarga B40. Kebanyakan untuk membeli kelengkapan diri, kalau dulu memang 2018 juga memang JAKWA banyak memberikan sumbangan lah kepada anak-anak orang asli yang tinggal di asrama. Tetapi kini mereka sekolah kebanyakannya terpaksa merayulah untuk keperluan mereka di asrama. Contohnya macam dulu sabun, cadar adalah susah sebab kebanyakan masyarakat orang asli Parlimen Jelebu ni pendapatannya tak stabil. Kebanyakannya ada yang bekerja di hutan lah, hasil-hasil hutan. Dan untuk makluman juga kalau boleh kenderaan untuk pengangkutan murid-murid asrama ni dapatlah disediakan kembali. Sebab untuk makluman Yang Berhormat, sebab contohnya SK Putra, murid-muridnya ada yang berasal daripada Pahang, daripada Bentong dan juga Dengkel. Maknanya SK Putra ni bukan sekolah biasa-biasa, menjadi pilihan masyarakat orang asli untuk berada di SK Putra. Seterusnya saya nak mengulas tentang isu perumahan PPRT yang telah dimaklumkan oleh YB Razi tadi. Dan untuk makluman Yang Berhormat Menteri, Kampung Sungai Sampur juga adalah kampung yang paling terbesar sekali di dalam Negeri Sembilan dan juga kampung yang paling teramai penduduknya di dalam Negeri Sembilan.
sekiranya lah Yang Berhormat Menteri berjalan-jalan ke Jempol hari Selasa, saya tahu mungkin Yang Berhormat Menteri rapat dengan pengerusi Risda kita, Ahli Parlimen Jempol, sudi-sudikanlah singgah ke kampung Sungai Sampur kiranya, sebab saya ikuti Facebook Yang Berhormat Menteri galak kali jugalah turun ke Jempol. Kami pun terasa hati juga nak juga melihat Timbalan Menteri KPLB turun ke kampung Sungai Sampur. Tak dapat mengetih pun tak apalah, sekurang-kurangnya dapat meninjau sendiri apakah yang berlaku pada kampung yang terbesar dalam Negeri Sembilan, terutamanya dalam Parlimen Jelebu. Dan seterusnya berkenaan dengan isu vaksin jugalah, saya faham Yang Berhormat Datuk Seri di Parlimen Jelebu mula menggerakkan untuk vaksin-vaksin di dalam masyarakat orang asli. Malangnya saya lihat pendekatan yang tidak berapa agresif. Terutamanya saya lihat di dalam negeri Pahang, kita mula lihat vaksin sampai ke kampung, sampai ke rumah dia pergi cucuk, contohnya dalam kawasan Lipis. Saya nampak sendirilah apa yang diupdate oleh Yang Berhormat Menteri di dalam Facebook. Tetapi malangnya Negeri Sembilan hanya setakat ini dalam kawasan Ahli Parlimen Rembau sahaja yang dah mula masuk ke kampung lah. Bagi kampung Sungai Sampur yang besar ni masih belum lagi lah. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Menteri, saya sebenarnya nak je terus cucuk. Saya nak potong queue je yang ada. Tetapi saya takut bila saya potong queue nanti rakan-rakan saya yang dekat belakang nanti diorang tak jadi nak cucuk. Sebab cikgu dah tinggalkan mereka. Jadi untuk vaksin dengan ada gangguan lain sikit. Cikgu Amy tak dengar suara. Dah tak dengar suara. Dah tak dengar suara cikgu. Mungkin dah terputus. Okey, tak apa, mutekan dulu untuk Cikgu Amy pasal dah tak dengar suara. okey. Ni okey. Ya, dah dengar balik. Okey, sambung. Dah dengar balik. Okey. Ya, sila. Berkenaan dengan yang idea Tok Mat dulu semasa dia memimpin Negeri Sembilan, iaitu menawar dan memberikan perkhidmatan. Saya nampak sekarang ni pihak JAKUA kebanyakannya duduk di pejabat sajalah, bukan nak mencari salah, tidak, tetapi sekurang-kurangnya turun ke bawah masyarakat. Sebab kita faham masyarakat orang asli ni dia sangat pemalu. Dia tak akan meluahkan dia punya masalah, tetapi turun ke dalam kampung-kampung untuk menawarkan perkhidmatan. Contohnya saya memang kagum dengan pengarah JAKUA Pahang. Sebab dia sentiasa dia punya hands on dia dengan masyarakat memang sangat mengagumkan lah. Itu keistimewaan Pahang, mungkin sebab dia sendiri adalah orang asli Pahang yang menjadi pengarah JAKUA Pahang. Dan seterusnya untuk memperkasakan kepimpinan batin dan juga JPKK lah, terutamanya daripada segi akademik mereka. Selain daripada itu juga saya nak macam pihak JAKUA selesaikan terutamanya dalam Parlimen Jelebu. Contohnya bila kita bertukar kerajaan, kita tahu bangunan yang ada dalam Kampung Sungai Sampur ni adalah milik JAKUA sebenarnya, tetapi JAKUA tidak mengambil berat tentang perkara itu, jadi menyebabkan yang dahulunya ditadbir oleh Barisan Nasional, bila di bawah kerajaan PH, masyarakat premis-premis tersebut. Contohnya mesyuarat agung PIBG tak boleh nak guna program-program. Jadi masyarakat mula berkecil hati dengan apa yang telah dilaksanakan oleh PH. Untuk BN mungkin baguslah, itu adalah advantage apa yang dibuat oleh PH. Tetapi secara tak langsungnya masyarakat mula semakin menjauh dengan apa yang ada sekarang ni. Jadi mereka lebih selesa untuk menggunakan kediaman sendiri untuk buat apa-apa program. Contohnya rumah yang tertentulah mereka akan datang. Tapi kalau buat program macam vaksin buat di Balai Raya, mereka tidak akan hadir bersama-sama lah. Jadi selain pada itu iaitu perluasan rumah generasi kedua lah. Mohon untuk diambil berat oleh Yang Berhormat Menteri untuk dipanjangkan kepada pihak JAKUA, kerana dalam Parlimen Jelebu ni pun terutamanya kampung-kampung yang ada ni dah mula mengecil lah. Kalau kami teroka ke sana ke sini nanti kami dah dituduh penceroboh haram. Jadi mohonlah Yang Berhormat Menteri untuk panjangkan masalah ini kepada pihak JAKUA. Jadi setakat ini itu sajalah. Nanti kalau saya cakap sampai pukul 12 malam tak habis. Okey. Jadi itulah daripada saya. Terima kasih Cikgu Amy. Cikgu Amy.
boleh mutekan balik semula mic Cikgu Amy ni pasal saya tak nak ada gangguan. Datuk Seri. Ya, sama. Kita dengar untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan, apa yang dikemukakan oleh Cikgu Amy ni tadi sebagai pemimpin masyarakat. Tapi sebelum itu Yang Berhormat Datuk Seri, pasal saya juga telah meneliti satu persatu yang berkaitan dengan komen dalam Facebook Live ini. Antara perkara yang saya nak bagi perhatian untuk makluman semua kawan-kawan di kawasan Parlimen dan juga saudara pendengar Facebook Live ini, untuk makluman ni komen daripada Muhammad Azhar Zakaria, Yang Berhormat pastikan tak ada yang ketinggalan orang-orang Jelebu ini, tidak kira apa pun status beliau. Saya nak maklumkan kepada saudara Azhar Zakaria bahawa saya sebagai ahli Parlimen yang mewakili UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ketika waktu pilihan raya yang ke-14 bersama-sama dengan dua rakan ahli Yang Berhormat. Tetapi apabila saya telah diberi mandat oleh masyarakat di kawasan Parlimen saya, termasuk dua ahli Yang Berhormat, hasrat dan juga tekad saya ialah untuk memberikan pembelaan kepada semua rakyat tidak mengira kaum dan bangsa. Orang Melayu, orang Cina, orang India, masyarakat orang asli, yang tua, muda, pertengahan, belia, remaja, sama ada yang berfahaman mengikut parti politik UMNO, PAS, Pakatan Harapan, DAP, MCA, MIC, WAIMA, apa pun. Kerana pada saya semua ahli masyarakat adalah merupakan masyarakat pengundi dan rakyat di kawasan Parlimen Jelebu ini. Kerana itu untuk makluman Saudara Azhar Zakaria, apa juga tindakan pembelaan kepada masyarakat termasuk bantuan dan sumbangan melangkaui daripada batasan fahaman politik dan juga apa juga status yang dimiliki oleh ahli masyarakat. Itu saya nak maklum kepada Saudara Azhar. Yang lain ini, komen-komen yang lain ini untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, biasa dah kali keempat sesi temu rakyat ini, antara komen yang paling popular Yang Berhormat ialah line capaian internet, line Celcom. Ada yang line Celcom dah putus-putus lah. Itu pun saya tak tahu Cikgu Amy buat live malam ni, yang join kita ni di mana. Tetapi line ini sangat teruk Yang Berhormat. Sebagai Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar, saya nak minta Yang Berhormat bagi maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri, bawalah dalam kabinet, tolong upgrade capaian internet di kawasan luar bandar. Sekarang ni PDPR ni Yang Berhormat, ramai banyak pelajar-pelajar kita tidak boleh mengikuti secara terus pembelajaran PDPR kerana capaian internetnya sangat lemah Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, Cikgu Amy bawa pelajar-pelajar masyarakat asli naik ke puncak bukit untuk dapatkan capaian internet terbaik pada waktu PDPR PKP yang baru-baru ini. Jadi ini telah saya kemukakan di Parlimen. Saya juga telah mengemukakan secara rasmi di Kementerian Multimedia dan juga saya telah kemukakan kepada pihak kerajaan supaya dapat memberi perhatian. Saya fikir Yang Berhormat boleh ulas sedikit dan Yang Berhormat juga boleh main peranan sebagai Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk meneruskan pembelaan bagi anak-anak kita dapat meneruskan pembelajaran PDPR dengan lebih baik di kalangan masyarakat luar bandar. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Datuk Seri komen hasil daripada Cikgu Amy tadi. Sila Yang Berhormat. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri dan juga Cikgu Amy yang mengutarakan banyak perkara sebentar tadi. Tetapi sebelum saya pergi kepada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Cikgu Amy sebentar tadi, yang memang petah bercakap, saya percaya kalau bagi peluang ke dia bercakap sampai 2 malam pun okey agaknya. Cuma saya nak maklum kepada Yang Berhormat Datuk Seri, saya ingat minggu depan Jumaat ni Yang Berhormat Datuk Seri jemput Yang Berhormat Zaidi Zainul untuk bagaimana beliau nak memastikan bahawa khusus pada kawasan Jelebu dahululah, kawasan Jelebu, walaupun kawasan Jaya, Daily People, internet ni agak ketara juga sebenarnya. Apa yang boleh saya bagi tahu, atas inisiatif kita KPLB, saya minta diadakan mesyuarat baru ni bersama dengan Dr. Fadullah, iaitu daripada SKMN, bagaimana dia nak membantu kita di luar bandar
bagi nak memastikan internet di luar bandar ini dapat dengan baik. Maknanya sebab saya ketika itu saya mikirkan kawasan saya juga yang banyak masalah dari segi internet ni sendiri. Dan kita di perangkat KPLB terpaksa kita mengeluarkan sedikit perbelanjaan MyTV untuk membantu SKMN. Dan proses ini walau bagaimanapun mesti di bawah SKMM juga. Dan inisiatif ini juga daripada Dr. Fadilah ni, Dr. Fadullah juga menjemput Yang Berhormat Menteri sendiri ketika itu berbincang bersama kami, termasuklah Yang Berhormat Menteri Luar Bandar hadir sekali bersama di atas inisiatif yang kita lakukan. Dan itu sebab atas dasar itu saya minta Yang Berhormat Datuk Seri supaya jemput Yang Berhormat Datuk Zainal ataupun jemput YPM sendiri dalam wawancara seperti ini. Dan saya nampak wawancara seperti ini sebenarnya sebab itu awalan saya mengatakan tahniah, kerana mungkin boleh menyelesaikan banyak masalah rakyat. Kerana kita kalau dahulu kita secara manualnya kita akan kunjung ke pejabat menteri ataupun timbalan menteri, kita berjumpa dan kita bincangkan masalah-masalah dalam kawasan kita. Tetapi dalam keadaan PKP ini pergerakan kita agak terbatas dan umpamanya saya di KPLB pun terpaksa kadang-kadang tutup kedai. Kerana ada yang kena COVID, kita tutup kedai 10 hari. Sebagaimana gurauan saya petang tadi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri kata dua-dua menteri tak datang ke ofis hari ini, sebenarnya kami tutup kedai minggu ni. Kerana jabat kami ada yang terlibat dengan positif COVID-19 dan kami tak boleh hadir ke pejabat dan sanitasi pada hari ini sebenarnya. Ini sebenarnya saya sangat yakin dengan apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Kerana saya nyatakan sebenarnya rupa, pembelajaran dari rumah ni bukan satu perkara yang mudah. Saya tengok sebab anak saya masih ada lagi yang masih belajar daripada rumah. Seorang masih dalam universiti dan seorang masih menduduki di asrama penuh. Yang dah mula pembelajaran yang memang agak kesukaran dari segi internet itu sendiri. Dan saya percaya banyak juga di kawasan saya mengambil iktibar daripada kawasan saya itulah. Tetapi dengan perjumpaan ini menjadi alhamdulillah saya dapat sedikit ruang beberapa tempat kawasan saya. Bila saya jemput seperti ini, dapatlah mereka menambahkan lebih baik dalam kawasan saya sendiri. Jadi balik kepada Cikgu Amy sebentar tadi, dia menyebut bahawa pada tahun 2009 SBP tidak ditanggung lagi oleh orang asli lagi. Maknanya kena bayar sendiri. Saya rasa memang agak sedih lah Yang Berhormat Datuk Seri. Agak sedih bila dia menyebut 2019. 2019 dia menyebut 2019 tu maknanya bajet baru yang bukan bajet kita Datuk Seri. Bajet kita sampai 2018. 2019 itu adalah bajet orang baru ketika itu selama 22 bulan. Saya nak menyentuh, saya tak mau menyinggung hati dan perasaan orang lain. Sebab kita jalankan kerja kita. Kita kerajaan sekarang bersama dengan gabungan di bawah PN, iaitu ada PAS, ada UMNO dan juga ada GPS gabungan Parti Sarawak, kita ada GRS gabungan rakyat Sabah. Kita bergabung, maka kita menubuhkan kerajaan yang kita terajui sekarang ini. Dan ini sebenarnya proses ini terpaksa kita mengambil kembali apabila Jakwa ini sebenarnya kembali kepada kita pada tahun 2020 apabila kita ambil pentadbiran itu daripada Jabatan Perdana Menteri, diserahkan kembali kepada KPLB. Dan inilah sebenarnya kita cuba membaiki semula. Saya diberi amanahkan apabila saya tengok wang saku umpamanya. Wang saku hanya RM2 sehari. RM2 sehari ini saya ingat memang tak relevan lagi. Dan saya cuba bincangkan, saya cuba bawa dalam mesyuarat bersama dengan Majlis Jakwa. Maka kita cuba naikkan RM10 wang saku sehari daripada anak-anak di alam persekolahan. Dan sekarang ini dalam proses kita dah angkat ke Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan telah mungkin dalam proses sekarang ini belum dapat kelulusan lagi. Tetapi pada saya, kalau kita angkat 10, dapat antara 6 ke 8 pun dah alhamdulillah.
sebab saya berasaskan kepada anak saya yang masih bersekolah, saya pengiraan saya mungkin tidaklah mempunyai kedudukan yang baik dari segi kewangan, tak seperti Datuk Seri Jalan. Jadi saya bagi RM5 sehari je anak saya bersekolah, dan saya ambil asas anak saya itu meletakkan dalam RM10. Maknanya saya tolak diskaun, takut dia potong sikit, dapat RM7, RM8 dan jadi satu kebaikan kepada masyarakat orang asli itu sendiri. Sebab kita tahu bahawa orang asli ini memang sangat-sangat perlu pembelaan. Cikgu Amy, sangat-sangat perlu pembelaan. Saya bercakap sebenarnya rupa bukan kita kata orang luar bandar tidak perlu pembelaan, perlu. Tetapi kita fokuskan apabila beliau ini masih sangat-sangat diperlukan. Sehinggalah mungkin satu masa tahap kalau semua orang berjuang untuk masyarakat orang asli ini boleh menjadi seperti masyarakat luar bandar, boleh berniaga sendiri, boleh membuat fertigasi, boleh membuat pasaran-pasaran produk mereka umpamanya, maka saya percaya mereka boleh terlepas daripada belenggu yang mereka hadapi yang mungkin dah berpuluh tahun ini. Dan ini sebenarnya pembelaan ini bukan hanya terletak pada YB yang ada, termasuk Datuk Seri Jalan. Mesti Cikgu Amy sekarang ni sebagai seorang pendidik yang mesti tekankan dari segi pendidikan kepada anak masyarakat orang asli ini. Tak terjuang kita Datuk Seri Jalan. YB Azmi, YB Razi, tak terjuang kita sebenarnya. Saya nak jaga lebih kurang 255,000 penduduk orang asli ini. Saya round dari satu kampung ke satu kampung. Kalau boleh hajat saya nak habis semua kampung orang asli ini, saya dah pijak. Maknanya saya nak tahu betul kampung ni macam mana rupa dia. Kampung ni orang sebut saya tahu rupa dia macam mana. Macam kita lah Datuk Seri dalam kawasan kita. Orang sebut kampung A kita tahu, tak payah pergi pun kita dah tahu apa masalah dia. Kalau rumah Pak Abu kita tahu, rumah Pak Loh, rumah Pak Ngah, kita semua tahu kedudukan ini semua. Maknanya saya nak buatkan perkampungan asli ni, saya tahu. Orang sebut dalam kepala saya Kampung Betau, saya tahu macam mana Kampung Betau. Orang sebut kampung Sungai Garam, saya tahu macam mana kampung Sungai Garam rupa dia. Jadi inilah hasrat kita sebenarnya, bagaimana kita nak perjuangkan. Dan sebab itu biarlah kita tambahkan saku untuk anak-anak orang asli ini supaya mereka dapat menikmati juga seperti masyarakat kita sebenarnya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Cikgu Amy, apabila bantuan SBP pada tahun 2019 tiada lagi, tetapi sekarang ini kita dah perjuangkan kembali sebenarnya. Sebab itu awalan saya tadi, kita tubuhkan konsep penubuhan perbadanan orang asli oleh Majlis Perundingan Melayu, yang hari ini Yang Berhormat Saudara Ramli yang memberi talk, yang memberi pandangan, cadangan dalam perjumpaan itu pada hari ini. Dan saya tak sempat nak ambil feedback daripada Yang Berhormat Ramli. Sepatutnya saya sempat ambil. Boleh saya bentangkan malam ini kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jalan, kerana Datuk Seri Jalan mempunyai begitu ramai masyarakat orang asli yang perlu beliau jagai seperti anak beliau itu sendiri. Dan ini amat penting sebenarnya. Termasuk YB Muhammad Razi yang menyebut tadi angka masyarakat orang asli dalam kawasan beliau, yang beliau juga dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahawa masyarakat asli juga tidak terlepas atau terbiar daripada arus pembangunan yang kita cuba laksanakan. Dan kita tak menyebut soal luar bandar ini kerana kita nak fokus luar bandar ni dah setiap masa kita fokuskan. Umpamanya baru-baru ni Yang Berhormat Datuk Seri Jalan, saya tahu dia mohon pada Yang Berhormat Menteri, dia dapat kelulusan banyak juga. Tapi dia buat projek-projek kecil, saya tahu senarai beliau. Yang mana itu kehebatan Datuk Seri Jalan, dia boleh pergi secara senyap, melalui PDF je dihantar ke Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri pun sayang dia, macam sayang ke jempol juga. Dia dapat kelulusan, saya tahu sebenarnya. Senarai pun saya boleh sebut satu persatu senarai yang beliau hantar. Itu kehebatan Yang Berhormat Datuk Seri Jalal ini. Dan beliau sudah pastilah cuba membantu kesinambungan pembangunan dalam kawasan Jelebu itu sendiri. Dan ini sebenarnya kepercayaan diberikan oleh kerajaan kepada kami semua, khusus kepada Datuk Seri Jalal yang mentadbir dalam kawasan Jelebu. Sudah pasti beliau akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang baik, yang dibantu oleh pembantu beliau yang baik, Saudara Razi, Saudara Azmi, YB Azmi yang membantu beliau dengan baik. Sudah pasti tugas dan tanggungjawab ini boleh berjalan dengan lancar dan kekalkan
sebenarnya kekuatan ini untuk memastikan bahawa kita dapat tugas dan tanggungjawab kita, kegembiraan kita adalah kepada rakyat itu sendiri. Dan kepada Cikgu Amy, saya yakin insyaAllah saya akan sampai ke kampung Sungai Sampoi ini. Saya akan sampai Sungai Sampo. Sungai Sampo. Sampoi. Sampo. Susah. Ya. Sampo. Untuk makluman Datuk Seri, kampung orang asli Sungai Sampo ni di dalam kawasan Parlimen Jelebu dan daerah Jempol. Dia tak sampai 15 minit daripada kawasan yang Datuk Seri Timbalan nak pergi hari Selasa ni rasa. Dalam 10-20 minit dah. InsyaAllah. Kalau ada kelapangan, mungkin saya boleh singgah sekejap. Dan tapi tak dalam perancangan ni, kadang-kadang dia orang potong queue sebenarnya, Muhammad. Datuk Seri dia ada benda yang dia akan potong queue, maklumlah bila saya dah sebut ke Jempol akan potong ke sana, potong ke sini. Tapi kalau boleh saya akan cuba sebenarnya kalau tak sampai 10 minit tu. Dan ini perkara yang penting yang Cikgu Amy bawakan. Kalau kata vaksin tadi kurang, sebenarnya semua tempat kurang lagi. Dan sasaran kita hari ini pun Yang Berhormat Menteri kebetulan daripada Negeri Sembilan juga, daripada Rembau dah umumkan tadi dia cuba nak selesaikan permasalahan vaksin ini untuk dos pertama pada bulan Ogos dan akan selesai keseluruhannya tidak melebihi daripada Disember. Dan kalau kita dapat dos pertama pun dah alhamdulillah, nasib baik sebenarnya. Dan inisiatif yang kita lakukan kalau di peringkat KPLB sendiri, kita cuba sekarang ni turun padang ke kampung-kampung melalui JKK atau melalui JPKK untuk membuat pendaftaran. Kita nak tahu berapa ramai sebenarnya yang menolak ataupun yang menerima. Tetapi saya percaya sekarang ini dah ramai yang menerima. Setelah kita bagi penerangan Yang Berhormat Datuk Seri, kita dah bagi penerangan, kita dah cuba jelaskan apa pentingnya vaksin itu kepada kita semua. Saya bagi tahu baru-baru ini ke dalam satu kuasa asli di Terengganu. Saya bagi tahu, saya kata kalau tuan-tuan tak nak mengambil vaksin ini, berarti tuan-tuan lah nanti satu masa pengedar kepada COVID-19 ini. Mungkin tuan-tuan satu hari diperketatkan lagi masalah vaksin ini. Diperketatkan umpamanya kalau tuan-tuan tak nak ambil vaksin, tuan-tuan tak boleh pergi supermarket. Sebab takut mengedar penyakit itu kepada orang yang berada dalam supermarket. Mungkin tuan-tuan tidak boleh pergi ke pejabat-pejabat kerajaan. Mungkin, tapi jangan tuduh orang lain kata. Nak tuduh saya kata sebab mulut saya yang keluarkan perkataan ini. Saya tak takut sebab bagi saya nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ni. Kita nak hidup seperti normal. Tak payah pakai mask. Boleh mengetir tengah malam. Boleh duduk tengok bola tengah malam umpamanya. Ini memang benar apa yang dikatakan oleh Cikgu Amy. Yang ini sebenarnya masyarakat orang asli, saya pun dah cuba sedaya upaya untuk masyarakat orang asli. Tetapi saya minta dihubungi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, baru call sebentar tadi sebelum saya bersama dengan Berhormat Datuk Seri jalan. Dia call saya, Datuk boleh tak tangguhkan sedikit untuk orang asli ini. Sebab kita nak bagi yang jenis mudah sikit. Yang dinamakan CanSino yang hanya perlu 1 dos, tak payah 2 dos. Sebab masyarakat orang asli ni, kita ada yang kena bawa 4x4 ekstrim kalau di Guru Musang umpamanya. Kalau ada tempat yang penghujung Guru Musang, mungkin kita terpaksa pergi dengan helikopter umpamanya. Dan saya dah tempah helikopter untuk pergi ke perkampungan orang asli. Tetapi hari esok terpaksalah saya bincangkan semula dengan masyarakat orang asli, dengan Jakwa, adakah kita nak teruskan dengan helikopter untuk pergi vaksin orang asli. Disebabkan oleh Dr. Adham Baba kata, Datuk tolong tangguh sikit lagi, lebih kurang 2 minggu saja. Pada Julai ini kita akan bawa khusus untuk orang asli yang mana vaksin CanSino ini boleh hanya 1 dos saja, tidak perlu mengambil 2 dos. Jadi ini pada saya yang terbaik sebenarnya. Lagi baik daripada kepada masyarakat asli yang jauh di pedalaman ini. Yang dekat tak apa. Kalau yang jauh ini, banyak perkampungan kalau di Perak, ramai yang dah dapat menikmati seperti kita, Datuk Seri. Seperti kita yang
berada di kampung-kampung tradisional ini. Saya dah lawat lebih kurang terlalu banyak di perkampungan asli di Perak sebenarnya. Dan ini sebenarnya saya boleh katakan bahawa Cikgu Amy, you terimalah menjadi ikon orang asli. Biar you jadi ikon asli, boleh bercakap dengan orang asli, boleh memberi pandangan kepada orang asli. Orang asli ini kalau umpamanya kepercayaan dia selalu kepada Tok Batin. Kalau percaya pada Tok Batin dan siapa yang boleh manfaatkan percakapan itu kepada mereka. Kalau Cikgu Amy boleh jadi ikon, mungkin satu hari kita boleh bawa penceramah kepada tempat orang asli. Supaya saranan kerajaan, saya nampak tadi Cikgu Amy bersungguh-sungguh nak vaksin tapi tak sanggup potong queue kerana disebabkan tak nak orang bagi tahu Cikgu Amy dah potong queue. Jadi masalah tanah yang dinyatakan oleh Cikgu Amy sebentar tadi, saya tahu masalah tanah ni sebab saya pernah jadi adun. Yang Berhormat Tun Jalal pernah jadi adun, pernah jadi esko. Masalah tanah orang asli ni biasanya kengkangan oleh kerajaan negeri itu sendiri. Kalau kerajaan negeri boleh luluskan, kadang-kadang kita bawa cadangan untuk masyarakat orang asli ini, negeri menolak. Sebab dia kata ada kegunaan lain dan sebagainya. Dan kita tak ada kuasa Datuk Seri Jalal, perangkat federal, walaupun menteri atau timbalan menteri, kita tak ada kuasa atas tanah. Tetapi walau bagaimanapun, pandangan Cikgu Amy sebentar tadi, boleh kita utarakan kepada negeri-negeri sebenarnya. Sebagaimana baru-baru ini, kita agak bernasib baik sikit yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, dia sangat sayang kepada masyarakat asli. Kebetulan dia punya YB ahli parlimen pun asli. Dia dah meluluskan begitu besar tanah yang luas di dalam kawasan Parlimen Cameron Island untuk bangunkan penempatan orang asli yang baru. Ini maknanya kalau ada YB ini yang amat berhormat berjiwa seperti itu, saya yakin bahawa orang asli juga tidak ketinggalan dari segi arus pembangunan yang saya nyatakan bahawa Agong juga memandang berat tentang permasalahan orang asli ini. Agong sangat-sangat pandang. Dengan Agong jangan main-main masalah orang asli ini. Dia sangat tahu kerana di Pekan mempunyai ramai orang asli di kawasan Datuk Seri Najib. Di Pekan, di bawah di mana Istana Pahang berada di Pekan, dia sangat tahu dan masak tentang masalah orang asli. Jadi kepada masyarakat luar bandar, saya ingin nyatakan bahawa Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni banyak perkara yang boleh kita lakukan. Kalau dari segi geran-geran kecil ada. Kalau geran besar mungkin kurang, tetapi MARA juga menyediakan pinjaman sehingga boleh mencecah RM1 juta pinjaman yang mana interestnya agak rendah. Itu sebab saya nyatakan bahawa Datuk Seri Jalal sudah tidak asing lagi. Maknanya berjumpa dengan Datuk Seri Jalal, biar Datuk Seri Jalal uruskan, kita insyaAllah kita bantu walaupun waimah pinjaman yang boleh mencecah kalau ada kelayakan sehingga RM1 juta, insyaAllah kita akan bantu usahawan-usahawan seperti ini. Yang saya nyatakan tadi kita tak nak sebenarnya, tetapi PKPD tak boleh menjadi satu ukuran sebab ini datang dan pergi. Kalau PKPD tak kira siapa, walaupun dia berjawatan sebagai yang tinggi sebagai pengetua sekolah umpamanya, kalau dia kena PKPD, dia pun tak boleh nak beli barang, dia pun nak makan, terpaksalah kami menghantar juga barang bantuan kepada mereka. Tetapi kalau musim biasa ini, pancing itu amat diperlukan selain daripada ikan. Ini yang amat penting sekali, Yang Berhormat Datuk Seri. Sekadar itu dulu, Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk Seri Timbalan, Cikgu Ami, pasal kita dah melangkau waktu sekarang pukul 10. Ada seorang lagi, host, ada seorang lagi Haji Nur Ramli, pendek, terus berhubung dengan Datuk Seri Timbalan Menteri. Sila. Nur Ramli. Ada saya tengok tadi. Host? Ada? Tuan Haji boleh onkan mic dan boleh cakap. Haji Dol. Ya, sila. Cepat. Onkan mic. Saya kita kekangan masa. Onkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahli Parlimen Jelbu dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Pertamanya saya rasa syukurlah pada malam ini dapat bertemu dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri di dalam media ni. Dan saya dari awal tadi apa yang Yang Berhormat Datuk Seri maklumkan tentang jalan
Sungai Muntuh ke Simpan Durian. Yang ini memang telah lama kita minta, dan kalau ini dapat dilaksanakan dalam keadaan segera, ianya dapat mengatasi banyak masalah, terutamanya di musim perayaan. Kampung Simpan Durian ni sepadan je dengan Simpang Pelangai, dan dia kebanyakan musim perayaan kenderaan-kenderaan dari Pantai Timur akan melalui Simpan Durian untuk pergi ke Kuala Lumpur. Kalau jalan Sungai Muntuh itu dapat dibina, maka dari Simpan Durian nak Kuala Lumpur lebih kurang 1 jam suku saja perjalanan. Itu akan memudahkan rakyatlah. Yang keduanya pasal Jawatankuasa Pembangunan Kemajuan Kampung Yang Berhormat Datuk Seri. Di Jelbu ni atau di Negeri Sembilan masih belum wujud jawatan ni. Kalau boleh dapat disegerakan, kerana kadang-kadang kita pun tidak dapat Negeri Sembilan ni kerajaan dia kerajaan PS, dan kita dari segi Barisan Nasional ni tak dapat melahirkan apa yang keperluan masyarakat setempat kita lah. Dan saya juga tadi mendengar Yang Berhormat Datuk Seri kata peruntukan Kementerian Pembangunan Luar ni tak habis dibelanjakan. Kalau tak habis dibelanjakan tu, kalau boleh hantarlah ke Jelbu ni. Banyak lagi pembangunan yang diperlukan. Contohnya di kawasan saya memerlukan jalan baru di perkampungan baru yang kita wujudkan, Kampung Air Jernih, dan mana jalan di kampung-kampung lah. Sekarang ni kerajaan negeri kurang mengambil berat tentang perkara inilah. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Jalal dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana sudi bersama-sama dengan masyarakat Jelbu pada hari ini. Okey, terima kasih Haji Dor Ramli ya. Sila Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan, ini respon. Ya. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Dor Ramli yang membicarakan tidak lain tidak bukan nak memastikan pembangunan kawasan kita. Saya yakin bahawa Tuan Haji sendiri pun seperti kami ingin melihat satu pembangunan yang boleh, kalau tak pesat macam Putrajaya, macam Bukit Bintang, kita nak tengok tempat kita ni juga ada kemudahan-kemudahan seperti orang lain. Saya sendiri akui bahawa di Lipis kita walau orang kata hulu, tetapi sebenarnya kami dekat je dengan Kuala Lumpur. Kami nak pergi Kuala Lumpur dekat je, taklah jauh sangat, lebih kurang dalam paling lambat pun 2 jam dah sampai Kuala Lumpur. Kita nak tengok dalam kawasan kita ni orang lain ada, kita ada. Tapi tak adalah, tak payahlah kita nak bayangkan kita ada satu hari kita ada bangunan seperti KLCC, tak payahlah. Tetapi orang lain ada, kita ada. Kalau orang kata ada KFC di sana, kita ada KFC di sana. Kalau ada pizza, kita pun ada pizza sana. Itu sebenarnya Tuan Haji kehendak kita sebenarnya. Lebih-lebih lagi 3 Yang Berhormat, termasuk khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Jalal, inilah sebenarnya cita-cita kita yang boleh kita mengalihkan mata bila permohonan kita itu berjaya. Tadi saya nyatakan bahawa bukan kita tak habis belanja, kita tak boleh nak belanja sebab PKP. Kalau tidak, kita tak cukup perbelanjaan sebenarnya. Sabah dan balon kita pun banyak. Sampai daripada keseluruhan negara, dia 23% Sabah kita bantu. Tuan Haji, untuk Tuan Haji, saya dah lawat, boleh katakan macam hampir semua di Parlimen Sabah ni saya dah lawati. Memang sangat-sangat memerlukan pembelaan, bantuan daripada kita kerana mereka masih banyak lagi arus pembangunan yang harus dilakukan. Ada yang masih minum air payau lagi kerana tapisan daripada air laut. Bukan kita tak habis peruntukan itu, kita tak cukup pun. Tetapi kengkangan kita tidak boleh berbelanja. Pegawai kita nak siasat sesuatu projek tak boleh. Tetapi yang saya nyatakan tadi, sebenarnya kalau kira pun dalam masa terdekat akan ditawarkan SST, surat setuju terima kepada kontraktor. Saya dah tengok dia masuk dalam rolling plan pertama. Maknanya ini satu kejayaan. Boleh saya letakkan kepada 3 YB. Dah pastilah yang pertamanya Yang Berhormat Datuk Seri Jalal yang berjuangkan, yang selalu kadang-kadang saya tak boleh tak angkat telefon dia. Kalau lebih daripada 2 jam dia akan WhatsApp. Kau tidur ke? Kau tak kerja ke? Engkau putus sahabat ke? Itu yang selalu perkataan-perkataan yang digunakan. Jadi kalau saya terkejut 3 pagi pun saya kena angkat telefon dia.
Saya takut nanti itulah ayat yang digunakan pada saya. Tetapi itu sebenarnya dia baik hati. Sebab dengan sahabat dia buat macam itu menyebabkan kita lebih akrab, lebih baik bersama, berhubung antara satu sama lain. Kalau tak, takkan dia datang ke pejabat saya bawa nasi arak. Makan sekali dia beli nasi arak pula daripada datang pejabat saya. Tapi saya tahu dia datang bawa nasi arak, tak adalah benda dia nak minta. Saya tahu. Lepas tu saya balas balik, saya minta pula pada dia pun ada buah yang saya boleh minta. Jadi Tuan Haji Dul, ini sebenarnya perkara ni JPKK ni memang kita agak rumit sikit lah di Negeri Sembilan ni, sebab Tuan Haji Dul pun tahu pentadbiran dia di bawah pentadbiran PH lagi sekarang ni. Dan walau bagaimanapun saya terpaksa bercakap benar. Kita letakkan tugas dan tanggungjawab untuk menyusun JPKK ataupun apa pun, JKK ke JPKK ke, setiap negeri pembangkang ini kita ada tanggungjawab. Contohnya kalau di Negeri Sembilan ini, Yang Berhormat Menteri saya dah meletakkan Yang Berhormat KJ untuk menyusun jawatan-jawatan di dalam JPKK ini. Dan kalau di Pulau Pinang, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal umpamanya. Negeri-negeri pembangkang ini kita dah letakkan seorang menteri yang untuk menguruskan hal ehwal itu. Dan sebab itu kadang-kadang dia sebagai menteri, kita hormati beliau, kadang-kadang kita nak desak lebih-lebih pun tak boleh juga. Tetapi walau bagaimanapun Tuan Haji Dul dah membangkitkan perkara ini, insya-Allah hari Isnin saya akan cuba dapatkan feedback kembali apakah yang berlaku kepada Negeri Sembilan di atas lantikan JPKK ini. Dan mungkin saya boleh berhubung kembali dengan Menteri Penyelaras, iaitu saudara Yang Berhormat KJ, untuk memastikan sejauh manakah perkembangan dia, dan akan saya maklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jalal dalam hal ini. Dan dari segi jalan tadi, insya-Allah sebenarnya dia masuk rolling plan 1. Rolling plan pertama tahun sepatutnya dibina pada bila-bila masa. Dan alhamdulillah itu saya kata perjuangan yang dilakukan oleh YB kita, khusus Datuk Seri Jalal yang sentiasa duduk di Parlimen, yang senang berhubung, dan saya percaya beliau juga sentiasa berhubung dengan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar sendiri untuk mendapatkan pembangunan dalam kawasan beliau. Dan saya percaya perkara-perkara yang kita bangkitkan tadi tidak lain tidak bukan juga diumumkan oleh Yang Berhormat Saudara KJ petang tadi dalam mesyuarat saya, mesyuarat MKN, bahawa kita akan selesaikan vaksin secara cepat, iaitu lebih awal daripada jangkaan. Kalau selesai perkara ini Tuan Haji Dul, saya percaya kita dapat menyelesaikan banyak perkara. Dan insya-Allah saya boleh lagi, kalau perkhidmatan saya masih lagi bersama KPLB, insya-Allah saya akan turun cuba datang melihat kampung-kampung yang dah pastilah rakan-rakan saya banyak bersama di kawasan-kawasan. Saya akan, insya-Allah saya akan hadir bersama dengan mereka sekali. Terima kasih Tuan Haji Dul. Okay, terima kasih Datuk Seri Timbalan Menteri. Saya nak ucap terima kasih kepada Cik Gemi dan juga Dul Ramli di atas perkhidmatan secara maya ni tadi. So, host kita boleh tinggalkan skrin. Sekarang dah final Datuk Seri Timbalan Menteri. Kita dah hampir 1 jam, hampir 2 jam. Sekarang dah kita 8.30, 1 jam 10 minit. Kita dah 1 jam 10 minit bersama-sama dengan masyarakat untuk final round, laps akhir. Yang Berhormat Razi, ada apa-apa nak sebut lagi Yang Berhormat Razi? Sila. Yang Amat Datuk Seri, sekarang ni musim pandemik COVID ni, ramai di kalangan peniaga-peniaga, khususnya peniaga-peniaga luar bandar ni yang terkesan. Ada tak perancangan pihak kerajaan ataupun KPLB untuk membantu golongan-golongan peniaga-peniaga yang di kawasan luar bandar ni, yang contohnya yang berniaga di rumah sebagainya, untuk menambahkan pendapatan? Okey, Yang Berhormat Azmi, sekali nanti Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh wrap up. Yang Berhormat Azmi. Apa lagi? Hanya ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas penjelasan, di atas bantuan-bantuan yang dibawa ke daerah Celebu. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Okey, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Menteri ya. Ini adalah saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat Datuk Seri tentang segala informasi yang telah disampaikan dalam majlis Facebook Live pada malam ini dalam sesi Temu Rakyat Parlimen Jelebu pada malam ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih di atas segala bentuk sokongan, di atas segala bentuk kelulusan, di atas segala bentuk pertimbangan yang telah saya mohon mewakili masyarakat dan juga pengundi saya di dalam kawasan Parlimen yang telah saya bawa sejak sekian lama. Alhamdulillah dengan pertolongan dan sokongan serta kelulusan Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri yang mewakili kementerian yang sangat penting kepada ahli-ahli dan masyarakat yang telah diluluskan dan bakal diluluskan. Cumanya Yang Berhormat Timbalan Menteri di akhir sesi ini untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri wrap up sekali, saya nampak ada beberapa keperluan yang sangat mendesak. Contohnya dari keperluan rumah PPRT yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, dalam soal keperluan banner baru, rumah masyarakat orang asli dan sebagainya. Kalau boleh mendapat pertimbangan khusus daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk diberikan kelulusan. Jadi saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk buat wrap up dan juga untuk memberikan respon kepada dua-dua yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi. Ya, sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Okey, terima kasih YB Datuk Seri Jalal, YB Razi, YB Azmi dalam penghujung bual bicara kita yang telah hampir 1 jam lebih 1 jam lebih bersama. Ya. Dan saya tengok amat manfaat apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jalal. Saya tengok ini pun julung-julung kali yang dilakukan oleh lain-lain oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jalal. Yang Berhormat lain-lain tu saya tak pasti sama ada mereka laksanakan. Tetapi saya nampak satu kesan yang amat baik sebenarnya. Paling kurang walaupun saya boleh menzahirkan 3-4% atau 50% pandangan di sudut Kementerian Pengenalan Bandar, tetapi walau bagaimanapun sekurang-kurangnya perkara asas dapat diketahui oleh masyarakat, oleh rakyat apa yang kita bicarakan. Sekurang-kurangnya perjuangan kita ini, kita sudah pastilah kita mesti memohon sama ada perjuangan kita ini berjaya atau tidak berjaya, itu pokok. Tetapi sebagai tugas wakil rakyat, saya meletakkan bahawa permohonan itu amat penting sebenarnya. Ini yang dinyatakan oleh YB Razi, YB Azmi dan juga Datuk Seri Jalal. Datuk Seri Jalal ni saya tahu dia memang banyak ikhtiar dia, banyak dia punya keperluan dia itu, dia amat pandai menggunakan dengan kedudukan. Maknanya kalau sedang cerita, Datuk Seri Jalal ini adalah pejuang untuk masyarakat Jelebu. Sudah pastilah beliau sentiasa berjuang. Kalau sebab itu, kalau kita melihat Cikgu Amy kata tadi 2019, saya tak nak komen hal 2019 sampai 2020, 2018, 2019, 2020, selama 22 bulan saya tak nak terasa hati orang lain. Tetapi akhirnya itu yang kita dapat. Dan ini kita mulakan kembali perjuangan kita, Datuk Seri Jalal tetapi nasib kita agak terbatas disebabkan melanda seluruh dunia COVID-19. Dan ini yang menjadi kengkangan kepada kita. Dan saya percaya apa jua permohonan yang dilaksanakan oleh kesemua YB, tak kira sama ada YB Razi, sama ada YB Azmi ataupun Datuk Seri Jalal, semua ke arah untuk pembangunan dalam kawasan. Lebih-lebih lagi kalau rumah PPRT ni sangat-sangat menyentuh jiwa kalau kita membuat permohonan PPRT ini berjaya, kerana mendapat memberi satu kemudahan kepada orang kampung yang kadang-kadang duit harian boleh mereka cari, tetapi untuk memiliki sebuah rumah agak sukar mereka bina. Ini sebenarnya yang berlaku kawasan kita. Syarat utama kepada permohonan ini mestilah tersenarai dalam IKASih ataupun dalam fokus group. Ini Datuk semua YB tahu.
Tetapi sebab itu Datuk Seri Jalal dia tak meletakkan nama, dia letakkan umum. Berapakah boleh diluluskan oleh pihak Kementerian Bangunan Luar Bandar. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk kalau ditakdirkan saya akan jumpa sekali dengan Yang Berhormat Menteri saya. Saya akan cuba sebaik mungkin paling kurang antara 5 ke 10 buah saya akan cuba untuk bantu dalam kawasan Jelebu yang disenaraikan oleh Jelebu mengikut syarat yang saya sebutkan tadi. Kalau terkeluar bersyarat mungkin agak sukar. Tetapi kalau boleh mengikut syarat itu mungkin agak senang. Kalau boleh Datuk Seri Jalal senaraikan saya nama dahulu yang boleh saya bantu Datuk Seri Jalal untuk mereka turun siasatan. Dan saya yakin orang susah ni KPLB sentiasa turun dengan cepat kalau melihat permohonan daripada rumah PPRT ini. Ini saya cuba khusus untuk Yang Berhormat Seri Jalal dan rakan-rakan YB yang lain untuk saya bantu supaya bukan kita cari kepentingan kita Datuk Seri Jalal ya. Kita sebenarnya kita nak tolong rakyat. Kesedihan kita yang kita lihat yang mereka sangat memerlukan rumah ini. Kalau nak sebut ini satu perkara yang kononnya kita ni buat kerja untuk dapat undi akan datang, tak. Kita buat kerana Allah Ta'ala amanah diberikan kepada kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita menjadi wakil rakyat, wakil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sudah pastilah perkara pokok yang kita nak lakukan adalah perkara-perkara seperti ini. Kemudian untuk masyarakat, membantu orang susah, membantu orang dalam sangat-sangat memerlukan. Ini yang menjadi pokok kepada kita. Saya percaya YB yang ada pada hari ini yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jalal, Yang Berhormat Razi dan juga Yang Berhormat Azmi, inilah juga yang tersirat dalam hati mereka, tak lain tak bukan nak membantu rakyat. Sebab itu mereka menang dalam pilihan raya lagi. Dan saya yakin mereka bertanding, insyaAllah mereka akan menang lagi dalam pilihan raya akan datang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Jalal. Terima kasih khusus daripada masyarakat, pengundi dan juga rakyat keseluruhan serta kawan-kawan pendengar yang mengikuti Facebook Live kita pada malam ini. Terima kasih penghargaan khusus kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya juga nak ucapkan terima kasih banyak di atas segala bentuk informasi yang sangat bermanfaat dan juga sokongan serta kelulusan yang bakal diberikan rumah PPRT dan juga pembinaan rumah baru. Saya anggap Yang Berhormat dah bersetuju untuk memberikan kepada kawasan Parlimen Jelebu sebanyak 10 unit. Nama akan saya hantar melalui KPLB negeri untuk disiasat sesegera mungkin, untuk diberi kelulusan sesegera mungkin. Dan juga saya harap supaya Yang Berhormat dapat lihat projek jalan yang 2 ini dapat diteruskan mengikut perancangan ya, seperti Yang Berhormat dah sebut tadi. Ini adalah merupakan hadiah yang sangat besar kepada orang Jelebu yang telah kita sebut panjang lebar tadi. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli-ahli Yang Berhormat yang tidak serit-serit di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk meneruskan pembelaan kepada rakyat. Saya harapkan sama-sama kita berdoa supaya penularan COVID ini dapat kita hentikan secepatnya mungkin bagi kita meneruskan khidmat kita kepada rakyat yang masih memerlukan perhatian dan juga pembelaan untuk kesejahteraan mereka pada masa-masa yang akan datang. Saya nak maklumkan kepada saudara pendengar bahawa sesi temu rakyat kali kelima pada minggu hadapan seperti biasa, dan insyaAllah saya akan cuba dapatkan lagi mana-mana tokoh dan juga pemimpin di kalangan menteri dan timbalan menteri bagi mereka dapat secara live atau secara terus mengemukakan segala bentuk kemudahan dan juga bantuan khusus untuk masyarakat luar bandar dan juga khusus untuk masyarakat dan pengundi kita di kawasan Parlimen Bertuah, Parlimen Jelebu, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Kita jumpa minggu depan. Mohon maaf daripada saya khususnya jika ada perkara yang tak dapat nak saya sebut secara satu persatu, terutamanya komen-komen yang telah dikemukakan kepada saya pada malam ini kerana kita kekangan masa yang terdapatkan dalam live ini. Saya serah balik kepada host. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tokoh-tokoh yang kita bawa dalam program sesi temu rakyat kita Parlimen Jelebu pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin, kepada YB kita yang bersama kita dalam sesi temu rakyat sesi keempat kali ini. Terima kasih sekali lagi, hampir 2 jam kita bersembang, berbual tentang apa segala pembentuk pembangunan, apa saja keperluan rakyat walaupun kita dalam kekangan dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, tapi kita masih boleh juga membantu rakyat kita dengan medium yang sekarang ini yang ada. Terima kasih sekali lagi kepada panel-panel kita yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam sesi yang akan datang. Kita akan bawa lagi tokoh-tokoh yang boleh kita angkat untuk kita bincangkan apa perkara yang boleh kita bangunkan di peringkat kawasan kita di Parlimen Jelebu khususnya insyaAllah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih bagi kru-kru yang terlibat, kepada semua yang telah melihat Facebook Live Jalaluddin Alias pada malam ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih dan kita akan bertemu lagi di dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Dengan itu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.